Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Jangan ke mana-mana, kekal di tempat anda kerana anda masih dalam rancangan yang sama iaitu Ngopi Kerjaya. Cuma yang berlainan pada hari ini adalah anda ditemani oleh saya, moderator baru anda, Hafiz Roslan, dan edisi khas Ngopi Kerjaya kali ini adalah bersempena dengan Karnival Kerjaya dan TVET yang bakal berlangsung pada 16 dan 17 September 2023 bertempat di Stadium Indra Mulia. Baik, jadi sepanjang minggu ini sehinggalah ke minggu depan, kami akan bawakan syarikat-syarikat terpilih yang akan kami bawa ke Karnival Kerjaya ini. Jadi untuk sesi yang pertama pada hari ini, kami membawakan kepada anda sebuah syarikat yang berkemahiran tinggi dalam bidang otomotif dan robotik. Jadi kami membawakan kepada anda syarikat Malaysia Automotive Robotics and IoT atau lebih dikenali sebagai MARI. Jadi saya mempersilakan wakil syarikat MARI iaitu saudara Wan Ikrimah untuk memperkenalkan diri dan seterusnya memberitahukan apa yang dilakukan oleh syarikat MARI ini. Dipersilakan Encik. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, baiklah. Terima kasih saudara Hafiz atas sebagai moderator kita pada pagi ini. Okey, baiklah. Pertama kali saya akan memperkenalkan diri saya. Okey, baiklah. Saya Wan Ikrimah. Saya adalah wakil daripada MARI. Okey, secara lebih spesifik, saya Wan Ikrimah. Saya adalah wakil daripada Department Human Capital Development di MARI ataupun lebih dikenali sebagai Jabatan Pembangunan Modal Insan di MARI ataupun Malaysia Automotive Robotics dan IoT Institute. Okey, jadi MARI, sebenarnya MARI adalah sebuah agensi kerajaan di mana kami bernaung di bawah MITI ataupun Kementerian Pelaburan dan Industri MITI. Okey. Jadi kami di bawah MITI kami adalah focal point dan juga think tank di mana pihak MARI kami lebih fokus kepada agensi yang memfokuskan kepada pembangunan industri otomotif dan juga keseluruhan mobility ekosistem yang terlibat di dalam industri-industri otomotif. Jadi di bawah MARI kami banyak program-program di mana kami membantu industri-industri otomotif secara keseluruhan. Okey, jadi industri otomotif ni adalah secara ringkasnya adalah sangat luas. Okey, industri otomotif kita ada industri perkilangan ataupun manufacturing. Kita juga ada industri-industri selepas jualan ataupun industri di mana selepas kereta-kereta dibuat, dikilangkan dan kereta ini dijual kepada orang awam. Jadi itu adalah sektor selepas jualan lah. Okey, jadi kami di MARI kami membantu industri-industri kita di mana kita membantu industri-industri untuk mereka membangunkan teknologi-teknologi mereka dan selain itu juga secara spesifik di bawah Jabatan Pembangunan Modal Insan kami membantu industri otomotif untuk mendapatkan manpower ataupun tenaga kerja untuk membantu industri otomotif kita untuk lebih maju ke hadapan. Jadi di bawah MARI kita ada banyak program untuk kita di mana target fokus kita adalah generasi-generasi ataupun golongan-golongan belia untuk join kita punya program dan seterusnya untuk menceburi di dalam bidang otomotif. Okey, baik, faham. Jadi selain daripada itu, apa yang saya dapat tengok sini adalah perkataan institut itu sendiri. Jadi adakah MARI ini juga menawarkan program-program atau kursus-kursus untuk orang ramai ataupun hanya sekadar kajian semata-mata di institut ini? Okey, jadi di bawah MARI kita ada beberapa jabatan. Okey, ada jabatan kita yang memang secara terperincinya melakukan kajian-kajian ataupun research untuk yang kita fokus kepada National Automotive Policy. So itu adalah polisi yang dikerangka bersama pihak MARI di bawah MITI. Okey, jadi itu adalah jabatan yang fokus di dalam bidang research lah ataupun di dalam bidang kajian. Okey, untuk bidang Jabatan Pembangunan Modal Insan, ya, kita ada menawarkan beberapa program yang kita fokuskan untuk
public lah untuk kepada orang-orang awam. Okay, baik. Saya ada sebelum ini melihat website MARI itu sendiri dah, dan ada beberapa perkara yang menarik perhatian saya dalam website itu, dan di antaranya tentang IPC, iaitu Industry LED Professional Certificate. Ya. Apakah benda itu? Kalau boleh diterangkanlah. Alright, jadi IPC ataupun nama panjangnya adalah Industry-led Professional Certification Program. Okay. Jadi program IPC ini kita fokuskan kepada golongan-golongan SPM leavers ataupun school leavers lah, yang minimum requirement dia ada yang ada sijil SPM ataupun yang ada diploma. Okay, jadi program ini kita adalah training program selama 24 hari di mana selepas peserta kita complete ataupun berjaya menghabiskan training program kita bersama 24 hari, kita akan hantar mereka untuk masuk terus bekerja di industri-industri otomotif dan juga industri pembuatan. Okey, jadi program ini sebenarnya kita adalah kita kiranya macam bridging ataupun orang tengah di antara golongan belia yang sedang mencari kerja, dan kita salurkan mereka ini kepada industri-industri otomotif dan juga industri pembuatan yang memerlukan pekerja. Jadi MARI adalah kiranya koordinator lah ataupun orang tengah yang menyambungkan, yang menyelaraskanlah program ini. So di mana-mana industri yang memerlukan tenaga kerja tempatan, inilah program dia, di mana peserta-peserta belia kita yang di mana mereka ada kelayakan SPM dan juga diploma, mereka akan serta menyertai program ini selama 24 hari, dan lepas tu kita akan hantar mereka terus untuk masuk bekerja. Itulah dia program APC ini. Okay, baik, faham. Cuma soalan lanjutannya adalah Okay. untuk peserta itu sendiri sepanjang program selama 24 hari itu, adakah mereka dibayar allowance ataupun ada apa-apa keistimewaan yang mereka dapat sepanjang tempoh program itu? Dan kalau boleh, industri yang mereka tempatkan tu, yang akan bakal ditempatkan untuk mereka itu, apakah contoh-contoh syarikat yang kalau boleh Cik terangkan sedikit lah. Okey, boleh. Okey, jadi kelebihan peserta-peserta program IPC ini, okey, selama 24 hari ini kita akan dedahkan peserta-peserta kita dengan modul-modul, di mana modul ini kita terbahagi kepada dua, iaitu kita ada soft skill dan juga technical skill lah. Okey, jadi soft skill ni adalah lebih kepada modul yang berkaitan dengan jati diri. Bagaimana kita nak membentuk peserta-peserta kita, di mana seperti yang saya terangkan memula tadi, okey, program ini kita fokus untuk golongan belia yang lepasan sekolah. Jadi mereka ada transition di mana sebelum mereka memulakan kerjaya, kita akan membentuk jati diri mereka dahulu melalui program ini. Okey, melalui soft skill ni kita akan ajarkan mereka modul berkenaan dengan disiplin, okey, berkenaan dengan cara-cara untuk menghadiri temu duga, bagaimana mereka untuk buat resume, and then bagaimana mereka berkomunikasi di tempat kerja. Jadi soft skill ni adalah sangat penting apabila mereka mula masuk bekerja. Okey, itu adalah modul soft skills. Okey, selain itu juga kita ada modul yang lebih teknikal, iaitu di mana modul yang lebih teknikal ini kita fokus kepada automotive manufacturing punya modul, ataupun dia lebih general kepada manufacturing punya modul lah. So melalui modul ini kita akan ajarkan kepada peserta kita berkenaan dengan 5S, okey, berkenaan dengan quality control di industri. So jadi apabila mereka join program ni, mereka ada basic knowledge ataupun fundamental knowledge berkenaan dengan industri otomotif ataupun berkenaan dengan industri perkilangan sebelum mereka masuk bekerja. Jadi setelah complete program ini bersama dengan pihak MARI, mereka dah ada basic knowledge dan juga fundamental knowledge untuk mereka adapt diri mereka untuk masuk ke industri. Jadi apabila mereka masuk bekerja, mereka taklah terlalu terkejut lah, mereka tak mula daripada kosong lah. Mereka dah ada basic knowledge, mereka dah ada pengetahuan asas berkenaan dengan industri inilah. Okey, baik Pak. Jadi Encik, untuk peserta-peserta ni, adakah sebarang kelayakan untuk mereka memohon masuk dalam program ni? Adakah mereka perlu menguasai sedikit beberapa kemahiran, contoh macam ada kemahiran, ada pengetahuan sedikit tentang bahagian teknologi dan engineering ni, ataupun
tanpa kemahiran boleh je mohon untuk masuk dalam program 24 hari ni? Okey, untuk join program IPC ni, okey, kita minimum requirement kita adalah sijil SPM lah. Okey, sebab kita requirement kita sama ada mereka ada SPM, SKM ataupun sijil kemahiran Malaysia ataupun diploma. Okey, diploma ni adalah diploma yang berkaitan dengan teknikal lah ataupun diploma yang berkaitan dengan manufacturing ataupun berkaitan dengan otomotif lah. Okey, jadi program ni requirement dia itulah dia, SPM, SKM, sijil kemahiran Malaysia ataupun diploma. Dan untuk peserta kita ni, kita tidak terlalu memerlukan mereka untuk ada basic knowledge yang lebih teknikal sebab kita yang akan memberikan mereka, melengkapkan diri mereka dengan kita punya technical knowledge ni lah. Bagi mereka yang dah ada basic skill, itu adalah kira macam nilai tambah kepada mereka. Okey, bagi kepada peserta yang fresh, yang memang tak pernah ada apa-apa skill ataupun pengetahuan dalam bidang otomotif ataupun dalam bidang perkilangan, jangan risau. Melalui training program ni kita akan bantu anda semualah. Okey, baik, faham. Jadi satu pendedahan yang sangat baik sebenarnya untuk orang ramai di luar. Jadi Encik, untuk Carnival Kerjaya kali ini, adakah ini penyertaan kali pertama syarikat mari dan berkaitan dengan tawaran-tawaran kerja yang ditawarkan untuk Carnival Kerjaya kali ini? Boleh Tuan tolong jelaskan apa yang dibawa oleh mari untuk kali ini? Okey, sebenarnya pihak mari dengan PASAP sebenarnya kita dah mula bekerjasama melalui beberapa program Carnival Kerjaya lah sebelum ni. Okey, sebelum ni kita ada di di Manjung. Di Manjung. Okey, sebelum di Manjung pun kita ada juga join program PASAP di Batu Gajah, tak salah saya memang kita start tahun lepas lah, akhir tahun lepas, and then daripada situ kita dah start engagement. Dari situ kita pun dah mula join lah program-program dengan pihak PASAP. Okey, jadi untuk kerjaya mega Carnival Kerjaya pada kali ini, okey, apa yang kita tawarkan adalah first kita ada training program yang IPC tadi. Okey, di mana kita untuk program IPC ni kita fokuskan mereka yang SPM leavers ataupun lepasan sekolah dan juga lepasan diploma lah. Jadi mereka ini melalui training program ini mereka akan masuk bekerja di industri sebagai kru pengeluaran ataupun sebagai juruteknik, ataupun kita panggil production crew ataupun technician lah. Ini adalah fokus program IPC. Okey, selain itu juga kita ada juga training program di mana satu lagi kita panggil ICE program ataupun ICE program ni Automotive Certification Engineering. Okey, di mana program ini kita lebih fokus untuk golongan belia yang ada ijazah ataupun fresh graduates daripada universiti. Jadi untuk program ICE ni kita fokus apabila mereka masuk bekerja di industri, mereka adalah sebagai jurutera ataupun engineer lah. So dia dua program yang berbeza untuk kita cater dua jawatan yang berbeza lah. Okey, untuk program IPC kita adalah lebih kepada jawatan untuk operator pengeluaran ataupun juruteknik, technician. Manakala untuk ICE program ini adalah untuk lebih kepada executive level ataupun engineer level, di mana fokus dia adalah untuk peserta yang ada kelayakan ijazah lah. So kita ada dua program di sini. Okey, baik. Jadi kita dah ada soalan sebenarnya di Facebook Live kita daripada saudari Alia. Soalannya berbunyi, apakah jawatan yang ditawarkan oleh syarikat mari ni berkaitan dengan IT? Ada ke tu? Okey, so kalau untuk berkaitan dengan IT, setakat ni kita belum ada lah. Okey, untuk program di bawah mari ni kita lebih kepada jawatan yang kita tempatkan peserta-peserta kita di industri ataupun industri pengeluaran yang berkaitan dengan otomotif dan juga ekosistem yang berkaitan dengan otomotif. So industri otomotif ni dia seperti yang saya cakap, dia sangat meluas. Okey, seperti yang kita tahu, industri otomotif ni kita ada dua pengeluar kereta terbesar. Okey, contohnya yang kita ada adalah Pro 2 dan juga Proton lah.
Okey, selain mereka, selain dua industri besar ini, kita juga ada supporting industri ataupun supply chain ataupun vendor-vendor yang supply parts dan komponen kepada pengeluar terbesar OEM ni. Jadi industri automotif ni adalah meluas juga. Kita menyeluruh kepada industri-industri yang supply juga kepada kita punya industri-industri OEM sinilah. Jadi Okey, untuk baik. bahagian IT kita masih belum ada lah. Okey, baik, faham di situ. Okey cik, macam cik cakap sebentar tadi, cik Mari sudah terlibat dengan beberapa Carnival Kerjaya sebelum ini. Jadi daripada Carnival Kerjaya sebelum ni, apa yang cik boleh lihat daripada pencari-pencari kerja yang datang tu, yang temuduga dengan cik, apa yang cik lihat boleh ditingkatkan oleh mereka yang cari pekerjaan ni? Ataupun apa kekurangan yang terdapat pada diri pencari-pencari pekerja ni? Okey, jadi antara yang saya lihat sepanjang kita join program PASAK ni, antara apa yang saya nampak pada masa sekarang, kita tahu peluang pekerjaan adalah sangat limited dan kita ada lambakan graduan dan juga lambakan belia yang memerlukan pekerjaan lah. Jadi pada masa yang sama kita juga ada vakansi yang sangat limited. Jadi di situ peserta-peserta kita di mana lepasan graduan ataupun di mana pencari-pencari kerja perlulah mencari inisiatif untuk meningkatkan kualiti ataupun menambah baik knowledge yang kita ada. Kita jangan terlalu bergantung kepada knowledge yang kita belajar semasa di sekolah, semasa di universiti. Pengetahuan itu sangat penting juga. Tetapi pada masa yang sama kita perlu ada inisiatif untuk mencari ilmu tambahan supaya kita ada value added dalam diri kita, di mana value added tu peserta-peserta boleh join mana-mana training yang free lah. Dari situ peserta-peserta kita boleh meningkatkan ilmu yang ada dan dari situ mereka boleh lagi mudah untuk bersaing dengan pencari kerja yang lain lah. So dari situ kita tak boleh hanya bergantung kepada sijil SPM, hanya bergantung kepada kita punya SKM, sijil kemahiran dan juga diploma ataupun ijazah semata-mata. Pada masa yang sama kita perlu mencari inisiatif dalam diri kita untuk menambah ilmu kita supaya dari situ lebih mudah untuk kita di-recognize ataupun untuk industri melihat anda semua. So sebagai contoh yang saya cakap ni adalah kamu join program di bawah Mari, so dari situ kamu dah ada additional value ataupun additional knowledge yang tak ada pada peserta-peserta yang tak join mana-mana program selepas mereka habis sekolah. So dari situ peserta-peserta kita akan lebih berketerampilan lah untuk mereka mendapat peluang pekerjaan yang lebih cerah. Okey, baik, faham. Jadi berbalik kepada Carnival Kerjaya yang akan berlangsung ni nanti, tawaran-tawaran kerja yang ditawarkan oleh Mari ni, walaupun sebenarnya Mari ni hanyalah berfungsi sebagai menempatkan, kalau tak salah saya, menempatkan pencari kerja ni ke dalam industri-industri yang terpilih lah. Jadi apa sebenarnya kelebihan ataupun benefits atau mungkin gaji, bonus yang setakat cik tahu yang ditawarkan oleh industri-industri yang bekerjasama dengan Mari untuk pencari-pencari kerja yang akan datang nanti? Alright. Jadi fungsi Mari, selain kita menempatkan peserta kita di industri-industri, kita juga membantu mereka untuk memberi basic knowledge lah sebelum mereka mula masuk bekerja. Kami bukan agensi pencari kerja, kami lebih kepada local talent development program lah. Maksudnya di sini kita membangunkan kita punya tenaga-tenaga kerja tempatan kita untuk lebih berdaya saing. Sebab kita seperti yang kita tahu, golongan belia kita perlu bersaing juga dengan foreign worker. Jadi sebab itu kita pandang program ini sangat penting untuk kita membantu kita punya pekerja lokal untuk lebih berketerampilan untuk bersaing dengan kita punya foreign worker lah. Jadi untuk benefit yang
yang pihak mari bekerjasama dengan industri-industri. Okey, antara salah satunya gaji. Kita memang menitik beratkan kepada industri kita untuk mereka memberikan gaji yang setimpal kepada peserta kita, di mana untuk mereka follow Malaysia punya polisi ataupun minimum salary requirement oleh industri-industri, di mana industri-industri di bawah kerjasama pihak mari, mereka perlulah menetapkan at least minimum untuk kru pengeluaran kita. Mereka perlulah menawarkan gaji 1,500 dan ke atas. Sebab ini adalah memang minimum requirement daripada kerajaan Malaysia lah. Selain itu gaji basic itu, ada juga industri-industri yang menawarkan asrama, hostel. Ada juga yang menawarkan transportation allowance, ada yang juga menawarkan meal allowance. Jadi ini adalah depends kepada industri-industri. Setiap industri mereka menawarkan benefit yang berbeza lah. Jadi ada juga industri-industri yang menawarkan bonus yang tinggi. Itu adalah bergantung kepada performance peserta-peserta kita lah apabila mereka masuk bekerja di industri. Okey, baik, faham di situ. Kalau boleh Encik tolong bagi contoh, apakah jenis syarikat ataupun apakah contoh syarikat-syarikat yang dah kebiasaan mari menempatkan pencari-pencari kerja ni di dalam syarikat tersebut? Kalau ada sedikit contoh lah syarikat ni. Jadi dengan pihak mari, sebelum ni memang kita banyak fokus kepada industri otomotif lah. Tetapi sejak COVID pada 2020-2019 hari itu, ramai banyak juga industri-industri selain industri otomotif yang datang kepada pihak mari untuk mendapatkan local manpower ataupun tenaga kerja tempatan lah. Sebab seperti yang kita sedia maklum, semasa tempoh COVID tu, masa tu foreign worker kita dah disekat untuk masuk kan. So masa itulah industri-industri yang lain selain otomotif mereka pun mula mencari pihak mari untuk mendapatkan pool of ataupun candidates yang di dalam kalangan warga negara tempatan lah. Jadi di bawah pihak mari, selain industri otomotif, contohnya kita ada kerjasama dengan pihak Pro2, Proton. Selain pihak Pro2, Proton, kita ada juga kerjasama dengan Highcom, DRB Highcom. Mereka ni adalah antara pemain industri otomotif yang terbesar lah. Selain itu juga ada juga vendor-vendor ataupun syarikat-syarikat yang supply parts dan components ataupun yang supply engine kepada syarikat-syarikat Proton Pro 2. Kita ada inilah terlalu banyak yang saya nak terangkan, tapi mostly memang kita engage dengan pihak industri otomotif. Selain itu juga kita juga pernah engage dengan industri rubber and glove ataupun industri getah dan juga pembuat sarung tangan lah macam Top Glove. Selain itu juga kita ada dengan Hartalega, dan selain itu juga kita ada engage dengan industri elektronik yang di mana mereka membuat parts semiconductor. So contohnya kita ada Flextronics, kita ada Custom. Jadi industri-industri di bawah pihak mari ni kita dah diversify lah ataupun lebih meluas lah. Sekarang kita tidak hanya tertutup untuk otomotif sahaja, tetapi kita lebih terbuka kepada sektor-sektor industri yang lain jugalah. Okey, baik. Jadi saya rasa siapa yang pendengar-pendengar ataupun penonton-penonton kita di FB Live, saya rasa semua dah jelas kan tentang mari, fungsi mari dan apa yang mari lakukan sempena dengan Carnival Kerjaya kali ini. Jadi Encik, kita dah tahu sedikit tentang ini tentang mari ni. Jadi sedikitlah apakah tentang waktu bekerja untuk jawatan-jawatan ditawarkan tu, dan di mana sebenarnya lokasi mari ini sendiri? Kalau lokasi mari sendiri, kami pejabat kami di HQ adalah di Cyberjaya lah. Tetapi untuk penempatan peserta-peserta kita di industri, kita buat di seluruh Malaysia. Kalau kita tengok untuk industri otomotif ataupun industri-industri perkilangan manufacturing ini, kita tengok dia melalui statistik kita, kebanyakan industri-industri ini adalah berpusat di area Selangor lah. Ataupun kalau lebih spesifik untuk industri otomotif, fokusnya adalah kalau di Selangor di area Shah Alam ataupun di Rawang dan juga Tanjung Malik. Sebab ini adalah hub
industri otomotif di area Selangor. Jadi kita di 3 tempat ni adalah antara fokus penempatan industri otomotif lah, which is di Shah Alam, Rawang dan juga Tanjung Malim. So sebab di sini adalah lokasi-lokasi terletaknya industri otomotif terbesar kita, which is Proton dan juga Pro 2. Jadi apabila Proton dan Pro 2 lokasi mereka di 3 tempat ni, jadi dia punya fokus industri-industri sokongan, industri vendor pun akan fokus di tempat-tempat ni jugalah. Dan penempatan peserta-peserta kita pun mostly adalah di 3 fokus area ni. Selain itu juga, kalau selain industri otomotif, yang kita hantar juga adalah semiconductor ataupun elektronik punya industri. Okey, kebanyakannya industri ni terletak di, kita ada di Kedah, kita ada di Pulau Pinang dan juga di Johor. So basically ini adalah antara fokus area industri lah yang kita target untuk kita buat penempatan peserta-peserta kita. Okey, baik. Jadi saya rasa setakat ini kita dah cover hampir keseluruhan tentang apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh Mari sempena dengan Carnival Kejayaan ini. Jadi saya rasa penonton-penonton yang berada di Facebook Live semua, saya rasa sudah faham dan sudah jelas serba sedikit tentang apa yang ditawarkan oleh Mari sempena dengan Carnival Kejayaan ini. Jadi Encik, disebabkan oleh masa telah mencemburui kita, jadi ada kata-kata akhir daripada Encik sebelum kita ke Carnival Kejayaan yang akan berlangsung pada minggu hadapan. Sedikit kata-kata akhir. Okey. Baiklah, okey, alright. Untuk pada tahun ini, okey, penempatan untuk apa ataupun allocation yang kita ada untuk program pada tahun ini adalah sangat terhadlah. Okey. Jadi untuk buat masa sekarang, okey, kita sekarang pada dah masuk bulan September. So jadi untuk program kita akan berjalan sehingga bulan Disember 2023. Jadi untuk tahun ini saja kita punya allocation adalah sangat terhad. Jadi untuk program IPC kita sangat terhad hanya lebih kepada 500 penempatan sahaja. Jadi untuk peserta-peserta untuk program IPC, which is yang lepasan sekolah yang ada SPM, yang ada CJ Kemahiran Malaysia dan juga pemegang diploma. Okey, saya nak bagi tahu kepada anda, kita ada penempatan kita adalah sangat terhad, which is hanya 500 penempatan sahaja. 500 kekosongan sahajalah maksudnya. Jadi kamu kena datang, okey, dan grab peluang yang ada ni secepat mungkin, okey. Dan untuk program untuk engineer level kita, untuk program ICE kita terhad hanya untuk lebih kepada 60 kekosongan sahaja sebab kita dah start kita punya batch yang pertama. Jadi kita allocation kita untuk tahun ni hanyalah 110. Jadi kita dah ada lebih kurang 40 lebih peserta untuk batch yang pertama. Jadi kita hanya ada lebih kurang 60 kekosongan sahaja untuk program yang ICE ataupun program yang kita target untuk engineer ni. Jadi untuk kepada fresh graduates ataupun lepasan ijazah di luar sana yang anda ada kelayakan ijazah di dalam bidang otomotif ataupun bidang manufacturing, okey, grablah peluang ini secepat mungkin. Okey, baik. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Wan Ikrimah daripada syarikat Mari, iaitu daripada Department Human Capital Development. Betul ya? Ya, betul. Terima kasih kerana bersama-sama kami dalam program Borak Santai pada pagi ini. Jadi sebelum saya menamatkan program ini, marilah kita semua yang menonton ini dan juga yang di luar sana, mari bersama-sama ke Carnival Kejayaan dan TVET bersempena dengan Carnival Anak Muda Kamu yang bakal berlangsung pada 16 dan 17 September ini yang bertempat di Stadium Indra Mulia, Perak. Lock the date 16 dan 17, 9 pagi sampai 5 petang. Baik, jadi terima kasih ucapkan sekali lagi kepada Encik Hakimah dan kepada anda semua. Jangan ke mana-mana kerana nanti pukul 12.30 hari ada sesi kedua bersama satu lagi syarikat yang agak gah di negeri Perak ini, agak terkenal. Baik, jadi jumpa anda lagi sebentar lagi dan selamat tinggal. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.